Jom belajar bersama Ustazah Ashikin. Ustazah apa? Ustazah Ashikin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyebut pengertian menjaga kebersihan diri, murid dapat menyatakan adab-adab menjaga kebersihan diri, murid memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan akibat tidak menjaga kebersihan diri. Assalamualaikum murid-murid kesayangan Ustazah. Apa khabar semua? Pada hari ini Ustazah akan mengajar kamu semua mata pelajaran pendidikan Islam bidang adab yang bertajuk Saya Bersih, Saya Sihat, Bersih Diri, Hiasi Peribadi. Murid-murid, menjaga kebersihan diri merupakan satu aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tubuh badan yang bersih melambangkan peribadi seseorang individu. Menjaga kebersihan diri ialah menjaga tubuh badan kita daripada najis dan kekotoran. Baiklah murid-murid, bagaimana caranya untuk kita menjaga kebersihan diri kita? Caranya ialah dengan mandi dan mencuci tubuh badan kita menggunakan sabun. Kepala juga hendaklah dicuci menggunakan syampu supaya tidak dihinggapi kutu dan rambut menjadi sihat dan bersih. Selain itu juga, kita hendaklah menggosok gigi setiap kali selepas makan supaya gigi kita sentiasa bersih, putih dan menampakkan senyuman yang menawan. Jangan lupa ya. Selain itu, kita hendaklah memotong kuku. Sekiranya kuku tidak dipotong, kuman akan membiak di celah-celah kuku kita. Bayangkanlah murid-murid, sekiranya kita makan menggunakan tangan, kuman daripada kuku tersebut akan terus masuk ke dalam perut kita. Allahu Akbar. Kemungkinan kita akan mendapat sakit perut dan mudah mendapat penyakit. Kita juga hendaklah memakai pakaian yang bersih kerana ia melambangkan penampilan kita. Pakaian yang bersih dan terhindar daripada najis juga menjadi syarat penting untuk kita tunaikan solat. Kalaulah terdapat kekotoran dan najis pada badan kita, pastilah solat kita tidak sah. Betul tak? Selain itu juga, kita disunatkan memakai wangi-wangian supaya badan kita tidak berbau busuk dan mengganggu ketenteraman orang lain. Untuk nampak lebih kemas, kita juga hendaklah kerap menyisir rambut kita, terutamanya kaum lelaki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 108. Jom baca bersama-sama Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang bermaksud Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Maksudnya, kalau kita jaga kebersihan, insya-Allah Allah sayang kita. Jom murid-murid, kita fikirkan dan ambil iktibar daripada kepentingan menjaga kebersihan diri. Kenapa ya kita perlu menjaga kebersihan diri? Apa faedahnya? Mari baca bersama-sama Ustazah kepentingan yang akan kita perolehi sekiranya kita menjaga kebersihan diri. Yang pertama, saya mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW sangat pentingkan kebersihan diri. Sekiranya kita ikut sunnah Rasulullah, insya-Allah kita akan mendapat pahala dan dapat membuktikan rasa kasih kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kesihatan saya terjamin. Badan yang sihat lahir daripada tubuh yang bersih. Sekiranya kita tidak menjaga kebersihan, mudahlah bakteria, kuman dan virus menyerang diri kita. Tambahan pula, dalam musim pandemik COVID-19 yang melanda dunia masa kini, kita sering diingatkan supaya menjaga kebersihan, kerap mandi dan cuci tangan supaya terhindar daripada penyakit tersebut. Yang seterusnya, ibadah saya diterima. Murid-murid perlu ingat, syarat sah solat ialah suci daripada najis, sama ada pada tubuh badan kita, pakaian kita ataupun tempat solat kita. Sekiranya tidak bersih, tidak sahlah solat kita kan? Baiklah, yang seterusnya, saya lebih berkeyakinan. Sekiranya kita menjaga kebersihan diri, diri kita bersih, wangi, kemas, kita akan merasa lebih yakin untuk berhadapan dengan rakan-rakan. Betul tak? Rakan-rakan pun akan suka berkawan dengan kita sebab kita bersih dan wangi. Yang seterusnya, melatih diri berdisiplin. Dengan menjaga kebersihan, dapat melatih diri kita berdisiplin iaitu mengikut peraturan yang telah ditetapkan seperti perlu mandi setiap hari dan menggosok gigi setiap hari. Dan yang seterusnya adalah solat saya khusyuk. InsyaAllah kita akan merasa lebih tenang dan selesa ketika menunaikan solat sekiranya diri kita dan persekitaran kita bersih. Bagaimana pula sekiranya kita tidak menjaga kebersihan diri? Mari kita lihat akibat mengabaikan kebersihan diri. Yang pertama, ibadah saya tidak diterima. Tentulah ibadah kita tidak diterima kerana terdapat kekotoran pada tubuh badan kita. Dan yang kedua, saya mudah dijangkiti penyakit. Penyakit juga mudah menjangkiti kita sekiranya kita kotor kerana kita membiarkan bakteria, kuman dan virus hinggap di tubuh badan kita. Yang seterusnya, kawan-kawan menjauhi diri. Kawan-kawan pasti tidak merasa selesa berkawan dengan kita kerana diri kita kotor dan busuk. Dan akhirnya, sudah tentu kita akan merasa rendah diri. Saya rasa rendah diri. Sebagaimana penerangan Ustazah sebelum ini, sekiranya kita menjaga kebersihan, kita telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," yang bermaksud bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Maksudnya, dengan menjaga kebersihan telah wujudlah ciri-ciri keimanan dalam diri kita. Bagaimana kamu menggunakan alat-alat ini untuk menjaga kebersihan? Apa dia ni murid-murid? Ya, ini adalah sabun. Sabun digunakan untuk mencuci tangan dan mandi. Sabun dapat menghapuskan bakteria pada badan kita dengan lebih berkesan. Di samping itu juga, dengan menggunakan sabun dapat menghilangkan bau yang kurang menyenangkan pada tubuh badan kita. Ini apa pula murid-murid? Ya, ini adalah tuala. Selepas mandi atau mencuci tangan, kita perlulah mengelap tubuh badan atau tangan kita dengan menggunakan tuala yang bersih. Kita juga hendaklah mencuci tuala dengan kerap supaya tuala tidak menjadi tempat untuk kuman dan bakteria membiak.
Baiklah, ini apa pula? Ya, ini adalah berus gigi. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, akan aku suruh mereka bersugi pada tiap-tiap waktu ketika berwuduk. Hadis riwayat Ahmad ini menunjukkan peri pentingnya umat Islam menjaga kebersihan gigi masing-masing. Sebagai rumusan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membuat senarai semak. Sekiranya murid-murid sering beramal dengan perbuatan ini, katakan ya. Dan sekiranya tidak, katakan tidak dengan suara yang lantang. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saya memberus gigi setiap kali selepas makan. Adakah ya atau tidak? Baiklah, yang kedua. Kuku saya pendek. Sila cek kuku masing-masing. Adakah ya atau tidak? Yang ketiga. Rambut saya pendek dan kemas bagi murid-murid lelaki. Adakah ya atau tidak? Saya beristinja dengan sempurna. Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur, iaitu tempat keluarnya najis, dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Adakah ya atau tidak? Yang kelima, saya kerap mencuci tangan saya. Adakah ya atau tidak? Dan akhir sekali, saya mandi 3 kali dalam satu hari. Adakah ya atau tidak? Ya, baiklah. Terima kasih kerana telah menjawab ke-6 soalan daripada Ustazah. Tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari pada hari ini. InsyaAllah, sekiranya dipanjangkan umur kita, dapatlah kiranya kita bertemu lagi dalam video-video yang seterusnya. Teruskan memberi sokongan kepada Ustazah dengan menekan butang like dan subscribe sekiranya butang tersebut masih berwarna merah. Sila kongsikan, semoga lebih ramai yang mendapat manfaat. Sokongan daripada anda semua amat penting untuk meningkatkan semangat Ustazah untuk terus berkarya demi menyampaikan ilmu untuk anak bangsa. InsyaAllah. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.